Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So bertemu kita pada slot discussion nota yang seterusnya itu untuk chapter yang ke-8. So chapter yang ke-8 kita punya topik besar ni lah hydroxy compounds. Okay, so untuk hydroxy compound, dia ada pecahan pertama untuk 8.1. 8.1 ni akan dibincangkan secara detail dalam slot kuliah berkaitan dengan nomenclature. 8.2 physical properties pun akan dibincang dalam slot kuliah. Okay, 8.3 preparation of alcohol. Okay, ini akan dibincang dalam slot kelas kita tutup. Okay, 8.4 chemical properties of alcohol pun kita akan bincang detail, dan 8.5 berkaitan dengan phenol, iaitu alkohol yang aromatik. Okey, saya akan sentuhlah sedikit sebelum kita masuk kepada 8.3 iaitu preparation of alcohol. Okey, berkenalan dengan alkohol. So yang pertama untuk 8.1 kamu diminta untuk tahu melukis melukis structure, lepas tu tahu kelaskan dia. Okey, dan yang ketiga kena tahu nama dia. So nama mengikut IUPAC nomenclature. Okey, so untuk general formula of alcohol, kita akan guna formula CnH2n campur 1OH. Ataupun kalau kita jumpa CnH2n dia buat campur 2O. Ini sama, dia buat konsep sama di mana dia ada C, contohnya kalau kita ambil C ada 3, H 2 kali 3, 6 campur 2, 8O. Ataupun C3, dia akan jadi H7OH. Jadi sama saja, jadi jangan confuse. Okay. Yang penting kita tengok berapa jumlah karbon dan juga hidrogen yang ada dalam formula molekul tersebut. Okay. Dan class of alcohol, kita ada 3 sama macam haloalkane, ada primary, secondary dan juga tertiary alcohol. Okey, kategori alkohol kita boleh pecahkan kepada 2. Pertama adalah aliphatic alkohol. Aliphatic alkohol ni dia boleh jadi open change macam ni, propanol ataupun 2-metil 1-pentanol, ataupun boleh jadi juga dalam cyclic. Contohnya saya ambil cyclic macam ni dan ada OH. Ini pun masuk kategori aliphatic alkohol. Okey, yang kedua kita ada aromatic alkohol. Aromatic alkohol dia fokus kepada OH attached directly to the benzene ring. Kita panggil nama dia phenol. Okey, contoh ada benzene, lepas tu ada OH. So nama dia lah phenol. Bukan lagi, kita tak perlu nama hydroxyphenol. Hydroxybenzene, kita panggil phenol. Hydroxybenzene tu nama yang apa? Yang nama asal dia lah. Okey, contoh. Ni kita ada OH. So OH ni kita jadikan sebagai nombor 1. So dia akan jadi parent phenol. Okay, dan cabang metil adalah cabang nombor 2. Okay, sama juga yang ni. So phenol akan dapat nombor 1, manakala nitro cabang ni akan dapat nombor 2. Nombor 3. 3 nitrophenol. Okay, itu adalah untuk aromatic alkohol. Okay, so ingatlah ada aliphatic dan juga aromatic. Okay, so class of alcohol. Tadi saya kata ada 3 class of alcohol. So kelas dia bergantung kepada class of carbon. So senang saja, dia tengok carbon. Okay, so kalau primary, so dia refer kepada alcohol attached to the primary carbon. So kalau secondary, alcohol attached to the secondary carbon. Ini secondary carbon. Ini primary. Okay, dan kalau tertiary bermaksud alcohol attached to the tertiary carbon. Ada 1, 2, 3. So carbon ni adalah tertiary. Jadi tertiary carbon dia akan form tertiary alcohol. Okey, contoh carbon ni adalah tertiary sebab dia ada 3 cabang carbon metil. Okey, carbon ni adalah yang kedua ni secondary sebab carbon ni ada 2 cabang ataupun 2 jiran carbon yang lain. Okey, dan carbon ni adalah primary sebab dia ada 1 saja cabang carbon yang lain. Okey, itu adalah class of alcohol. Senang saja mengikut class of carbon. Okey, contoh soalan dia minta classify the type of alcohol. Dia minta class alcohol. Kita tengok alcohol, position dia pada carbon ni. So carbon yang sebintang.
Karbon ni ada jiran satu, depan ni ada satu, dua. So dia adalah secondary. Okey, yang ni dia ada karbon ni sebintang, sudah ada jiran dua, sini dua ni, dan depan ni satu. So dia adalah tertiary. Okey, C bawah ni, so yang sebintang ni dia ada jiran satu saja. Jiran satu kiri. Kanan dia H, H dia tak kira. Jadi dia adalah primary alcohol. Okey, dan yang ni, okey, sebintang kat sini. So jiran dia ada sinisa, sinisa. So dua jiran saja. Jiran yang terdekat dengan karbon tersebut. So dia adalah secondary. Okey, itu cara nak tengok class of alcohol. Sesimpel itu saja. Jadi untuk nama, senama ni saya tak bincang secara detail lah. Nanti dalam slot kuliah, pensyarah kuliah akan bincanglah macam mana nak namakan alkohol. Sebab nama alkohol, dia akan guna nama parent all di belakang. So nama alkana, lepas tu disambung dengan nama all. So nanti bincang saya detail dalam slot kuliah. So skip lah yang ni. Okey, 8.2 pun akan dibincangkan secara detail dalam slot kuliah. Saya cuma nak sentuh sikit saja secara umum. Okey, physical properties of alcohol. Kita nak tengok dua perkara. Yang pertama, boiling point dia. Yang kedua, solubility. Okey, jadi boiling point kena tengok IMF. Solubility kena tengok hydrogen bond in water. Okey, jadi boiling point kita kena tengok intermolecular force yang ada pada alkohol tersebut. Jadi, okey, kita tahu bahawa alkohol dia ada O dan dia ada H. Bermaksud secara umum dia, alkohol dia boleh buat hydrogen bond. Okay, ini adalah alkohol pertama, ini adalah alkohol yang kedua. Antara O dengan H, antara dua alkohol tersebut, dia boleh buat hydrogen bond. Jadi, ingat, alkohol can form hydrogen bond. Dan sesama molekul, of course, dia boleh buat van der Waals force. Jadi, alkohol, dia ada van der Waals force, dia juga ada hydrogen bond. Jadi, alkohol ni kategori intermolecular force dia sangat kuat. Okey, ini pun akan dibincangkan secara detail dalam slot kuliah. Okey, secara umum ginilah. Okey, apabila ada melibatkan alkohol yang sama, contohnya bilangan OH sama, satu-satu, tapi molecular weight dia ni ada 2 karbon, ini ada 4 karbon. Jadi, van der Waals force untuk 4 karbon lebih tinggi berbanding van der Waals force untuk 2 karbon. Jadi boiling point dia lebih tinggi. Okey, ini dengan syarat bilangan OH ataupun hydrogen bond sama. Okey, so bila bilangan hydrogen bond sama, okey, kita akan tengok van der Waals force. Okey, itu adalah keyword yang pertama. Okey, apabila bilangan hydrogen bond ataupun OH berbeza, number of OH group increases. Okey, ini ada 2 OH, ini ada 1 OH. Jadi yang 2 OH mengatasi 1 OH. Jadi this formation of more hydrogen bond. More hydrogen bond can form causes the higher boiling point. Okay, itu poin yang kedua. Jadi bilangan hydrogen bond akan mempengaruhi bilangan OH akan mempengaruhi number of hydrogen bond dan dia akan menyebabkan intermolecular force dia sangat kuat, boiling point dia akan tinggi. Okey, ini contoh. Ini ada 1 OH, ini no OH. Jadi yang ada OH of course dia boleh buat hydrogen bond, yang tak ada OH dia boleh buat van der Waals force. Jadi hydrogen bond stronger than van der Waals force. Jadi siapa yang ada hydrogen bond, boiling point dia mestilah lebih tinggi. So perbandingan. Tengok kalau ada OH banding dengan yang tak ada OH. Jadi yang ada OH dia boleh buat hydrogen bond.
boiling point dia mestilah lebih tinggi dan tersangat tinggi berbanding dengan van der Waals force. Okay, so gitulah cara nak tengok boiling point untuk alkohol. Jadi, kalau kita tengok contoh sini kan. Okay, sini no OH. Ini ada satu OH. Okay, ini ada satu OH. Yang ni no OH. Okay, maksudnya yang ni satu OH ni dia ada H bond. Okay, yang ni no H bond. Okay, yang dua ni ada H bond tetapi bilangan ni 1, 2, 3, 4 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 5 karbon. Jadi bila bilangan OH dia sama, kita tengok bilangan karbon. Jadi bila tengok bilangan karbon yang besar dia akan menyebabkan van der Waals force lebih tinggi. Jadi kalau kita nak susun, ini 4 karbon, ini 5 karbon. Okay, jadi kalau nak susun bilangan OH yang boleh buat hydrogen bond mesti berada pada boiling point yang lebih tinggi. Kalau bilangan OH dia sama, kita tengok yang ada bilangan karbon yang lebih banyak, dia akan menyebabkan boiling point dia bertambah tinggi. Okay. So, biarkan dulu ni sebab akan dibincangkan secara detail dalam slot kuliah sebenarnya. Okay, ada yang terakhir untuk physical properties. Okay, solubility. Solubility ni nak tengok boleh tak boleh alkohol ni dissolve dalam air. Kalau dia boleh buat hydrogen bond, okay, hydrogen bond antara alkohol, ini alkohol dengan ialah air. So kalau dia boleh buat hydrogen bond antara alkohol dengan air, bermaksud dia boleh soluble. Okay, tu sifat dia. Boleh buat hydrogen bond, capable of hydrogen bond to water. Boleh buat hydrogen bond, maksudnya dia adalah soluble. Dan bilangan karbon adalah terhad kepada 5 dan ke bawah sahaja. Apabila lebih daripada 5, dia akan menyebabkan solubility dia semakin berkurang. Sebab apa? Sebab kumpulan karbon dia adalah hydrophobic area. Hydrophobic ni refer kepada alkil. Bilangan karbon. So bilangan karbon yang tinggi menyebabkan hydrophobic area dia semakin besar dan solubility semakin berkurang. Okey, tu ingatlah walaupun boleh buat hydrogen bond tetapi dia diatasi ataupun dihalang oleh bilangan karbon yang banyak. So bilangan karbon yang banyak akan menyebabkan hydrophobic area semakin bertambah besar dan solubility semakin berkurang. Okay, disebut sini, the alkyl group are hydrophobic and the hydroxy group hydrophilic. Hydroxy group ialah OH. OH ni dia boleh buat hydrogen bond dengan air, dia suka air. Manakala alkyl arc, dia tak boleh buat hydrogen bond dengan air. Jadi dia hydrophobic area. Jadi apabila saiz alkyl group bertambah, dia akan menyebabkan hydrophobic area pun bertambah, solubility decreases. Okay, segitulah. Lagi besar jumlah karbon, lagi kurang soluble dalam air. Okay, ini pun akan dibincangkan detail dalam slot kuliah. Saya nak bagi gambaran gitulah. Okay, berkaitan dengan alkohol ataupun nama functional group dia adalah hydroxy. Okay, dan dia juga bincang pasal physical properties of phenol. Phenol tadi seperti yang kita bincang peringkat awal tadi adalah OH yang attach directly to the benzene ring. So OH attach directly to the benzene ring. Kita panggil phenol. Jadi sifat dia berbeza berbanding dengan alkohol biasa. Okay, dia adalah slightly soluble. Sebab apa? Sebab dia punya bilangan karbon dia pun besar, iaitu 6 karbon. Okay, higher melting and boiling point. So dua benda ni. Melting boiling point dia tinggi berbanding dengan kumpulan lain, tetapi solubility dia sikit, slightly saja, bukannya completely dissolve.
macam alkohol 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi untuk detail dalam kelas kita ataupun yang kelas tutorial sebenarnya kita akan mula pada 8.3 lah, iaitu preparation of alcohol. Tadi saya dah sentuh sebagai pengenalan kepada chapter 8. Nanti tiba-tiba masuk preparation of alcohol, ada yang baru nak kenal apa itu alkohol, sifat alkohol macam mana kan, apa yang ada pada alkohol. Okay, sekarang dah kenal alkohol, dia ada functional group OH. Dan functional group OH dia boleh buat hydrogen bond sesama sendiri, dia juga boleh buat hydrogen bond dengan air. Okay, itu clue dia. Dan OH juga boleh attach pada benzene ring. Dia namakan sebagai phenol. Okay, so untuk preparation of alcohol. So macam mana nak sediakan alkohol? Okay, alkohol disediakan dengan menggunakan 4 kaedah. Okay, yang pertama fermentation, yang kedua hydration of alkene. Okay, ini kita belajar dalam chapter 5. Okay, hydrolysis of haloalkane kita belajar dalam chapter haloalkane, chapter 5 hydrocarbon, chapter 6 dan chapter 7 sorry. Okay, ada addition of Grignard reagent to the carbonyl compound. Okay, ini pun dalam chapter haloalkane 7. Okay, jadi 3 benda ni kita dah belajar. Okay, jadi preparation of alcohol, dia dah masuk ataupun dia dah belajar pada chapter-chapter yang sebelum ni kan. Sebelum ni saya sebut tadilah dalam chapter alkina, dalam chapter haloalkana, dan dalam chapter haloalkana juga dia menggunakan Grignard reagent. Sekali kita tengok dulu tindak balas haloalkana dengan magnesium, dia akan form Grignard reagent. Okay, so preparation of alcohol ini secara outline dia. Okay, yang pertama tadi kita kata menggunakan fermentation. Okay, so saya pergi kepada satu-satu. Okay, ini adalah paling simple lah. Kalau kamu perasan di rumah pun kita boleh buat ni. Boleh buat. So siapa-siapa pun boleh buat. Tok nenek kita dulu pun pernah buat. Sekarang pun masih ada orang buat benda ni di rumah. Okay, so macam mana cara dia? Dengan menggunakan proses dipanggil fermentation, a biological process of enzymatic degradation of sugar by microorganism. So dia menggunakan degradation of sugar. Dia menggunakan microorganisma. Okay, so contohnya kita ada glukos. Kita ambil glukos dengan bantuan yeast. Kita beli yeast kat kedai. Glukos ni kita boleh guna apa-apa saja. Kita boleh guna nasi, kita boleh guna ubi, apa-apa saja yang ada glukos dalam tu. Okey, dan ataupun yang ada karbohidrat. Okey, yeast, dan kita akan biarkan dia mengalami proses secara kendiri dan dia akan produce etanol. Dia akan produce etanol dan juga ada gas carbon dioxide. Jadi dalam kes ni dia akan produce etanol sahaja. Okey. So ingat glukos ni boleh jadi bahannya ataupun sumbernya boleh jadi apa-apa saja. Okey, contohnya kita buat tapai. Kita buat tapai dengan menggunakan fermentation. Jadi kalau kita tanya mak pok kita, ada yang biasa buat tapai kata boleh buat tapai, pandai buat tapai, tapi proses kimia dia, inilah proses kimia dia. Dia boleh menghasilkan alkohol apabila cukup tempoh dan juga cukup ramuan yeast dia. Tempoh ni dia makan masa lah. Kalau kita buat dalam tempoh yang sekejap, dia boleh menghasilkan satu bahan yang manis. Belum jadi alkohol lagi. Apabila dah jadi terlebih masa ataupun dibiarkan lama, dia akan bertukar kepada alkohol. Alkohol ni dia keluar dalam bentuk cecair, liquid. Kalau kita tengok, benda tu akan jadi berair. Air itulah yang kita boleh kutip sebagai alkohol. Okey, yang kedua, hydration of alkene. So kita belajar dalam chapter saya tulis sini dah belajar kan. Dalam chapter alkene. Okey, dalam chapter alkene dulu kita belajar di mana
alkina dengan air, dengan bantuan asid, dia akan mengalami addition reaction, di mana dia akan tambah H dengan OH. Dia produce alkohol. Okey, ini adalah benda yang kita dah belajar di chapter 5.2. Okey, itu adalah yang pertama. Okey, dan dia follow Markov-Nikov rule. Kenapa dia follow Markov-Nikov rule? Sebab kita nak tengok position of H and OH. Okey, Markov-Nikov ni akan menentukan position H dengan OH mesti pada position yang tepat. Kalau silap tempat, jadi maksudnya jawapan kita salah. Ikut Markov-Nikov, H akan berada di tepi, OH akan berada di cabang. Okey, contoh kita ambil sini. Okey, kita ada alkina, double bond, tambah air. Okey, dan kita tahu H akan berada di sini, OH akan berada di sini. Jadi kita akan dapat major product, iaitu 2 metil 2 hexanol. Okey, sama juga yang ni. Kita ada alkina, sini akan masuk H, sini akan masuk OH. Okay, sebab apa? Kat sini ada cabang, ataupun sini dia lebih bercabang. So OH akan masuk pada position bercabang. Okey, itu adalah addition of water bersama dengan asid. Okey, yang ketiga, hydrolysis of haloalkane. Yang ni pun kita dah belajar. Kita dah belajar dalam chapter haloalkane. Di mana haloalkane boleh bertindak balas dengan nucleophile. Nucleophile dia boleh jadi OH ataupun air. Jadi dua-dua nucleophile ni dia akan menghasilkan alkohol. Okey, contoh kita belajar dulu. Haloalkana react dengan strong nucleophile NaOH, dia akan keluarkan OH minus, dan OH minus akan replace tempat bromine. So dia akan form alkohol. Okey. Ataupun haloalkane kita guna weak nucleophile air. So air pun sama, dia akan replace tempat chlorine ataupun halogen tadi dengan OH. So dia akan form alkohol. Okey. Ini adalah kaedah yang keempat, penghasilan alkohol direct daripada haloalkana. Okey, ada yang keempat, penghasilan alkohol dengan menggunakan Grignard reagent. Ini bukan direct. Sebab Grignard reagent ni datang daripada haloalkane. So sama. Kita dah belajar. Okey, jadi untuk Grignard reagent, dia datang daripada haloalkane. Okey, contoh kalau kita ulang baliklah. Okey, jadi beza dia yang tadi, kalau haloalkane yang ni direct. Haloalkane tambah NaOH dia akan form alkohol tanpa ada sebarang perubahan. Position yang sama. Kalau chlorine tambah air pun sama, dia akan form alkohol. Okey, tapi dengan menggunakan Grignard reagent, alkohol yang dihasilkan boleh jadi 1 darjah, 2 darjah dan 3 darjah bergantung kepada karbonat yang digunakan. Okey, contoh Grignard reagent campur dengan metanal, dia akan form primary alcohol. Sebab apa primary alcohol? Sebab karbon ni dia attach pada satu karbon saja. Okey. Okey, beza dia kalau Grignard reagent, ini contoh. Grignard reagent ni R. Okey. Dia tambah formaldehyde ataupun metanal. Metanal ni aldehyde yang ada satu karbon saja. Jadi, karbon ni dia akan attach pada C yang ada NDBR. So, dia akan buang, dia akan keluar. Yang ni C akan masuk. So C akan masuk. Ini adalah yang sekotaknya adalah R yang asal. Jadi bila C masuk, position dia C ni adalah position primary. Sebab echo R adalah satu saja. Okey. Itu adalah contoh yang primary. Okey, contoh yang secondary.
Okay, kita ada Grignard reagent sama RMGX, tapi dia guna aldehyde. Aldehyde ni carbon double bond yang dah ada satu arc. Okay, so macam tadi juga. Okay, dia akan keluar. Okay, so carbon ni yang ada Grignard ni, yang ada arc, satu, dua. Okay, dan carbon carbonate, dia pun ada arc. Okay, sorry sebab. Okay, carbon carbonate dia ada satu arc. Okay, saya akan bulatkan yang ni. Ni yang datang daripada carbon arc ni datang daripada Grignard. Jadi bergabung, carbon ni dia dah ada satu arc, sambung lagi carbon daripada Grignard, sudah akan ada dua arc. Bermaksud carbon ni akan form alkohol yang secondary. Sebab apa? Satu asalnya datang daripada dia sendiri, carbon carbonate, yang satu lagi datang daripada Grignard. Contoh, Grignard saya kotakkan, saya labelkan sebagai arc 1. Aldehyde, ni aldehyde. Dia ada, saya labelkan sebagai arc 2. Dia ada carbon double bond dan dia ada carbon sebelah dia. Saya labelkan sebagai arc 2. Bila dia bergabung, C Grignard, saya kotakkan yang ni. Ini adalah C Grignard, arc 1. Ini adalah C carbonate. Dan bila dia hidrolisis, dia akan menyebabkan karbon tu, ini adalah karbon daripada Grignard. Karbon ni akan, OMG dia akan tertukar kepada alkohol. Dan karbon ni dia dah ada satu arc. Ini saya labelkan sebagai arc 2 tadi. Jadi dia dah ada arc 1 datang daripada Grignard. Arc 2 yang saya label ni datang daripada asal yang dia sendiri. Kita akan dapat secondary. Dan dia ada satu H. Itu adalah untuk secondary alkohol. Yang tertiary, of course kita tahu dia mesti ada 3 cabang karbon. Semana datang 3 cabang karbon, ini 1, 2, 3, tertiary, datang daripada keton. Grignard macam biasa, disumbangkan satu arc, saya labelkan sebagai arc 1, aseton, ini adalah keton. Keton ni dia ada 2 cabang arc. Kiri saya labelkan sebagai arc 2, kanan saya labelkan sebagai arc 3. Jadi bila dia bergabung, ini bergabung, saya ambil final dia. Saya kotakkan yang ni, arc 1 datang daripada Grignard. Yang atas ni datang daripada arc 2 dan yang bawah ni arc 3. Dan dia adalah tertiary alcohol. Itu adalah cara nak hasilkan class of alcohol dengan menggunakan Grignard reagent. Grignard reagent ni datang daripada mana? Grignard reagent datang daripada haloalkane. Kita dah belajar dalam chapter yang ke-7. Sebenarnya chapter ke-7 kita belajar haloalkane. So kalau kami ingat balik, so dalam chapter haloalkane ada rantaian ni. Di mana Grignard Grignard reagent, kita akan campur yang pertama dengan metanal dan juga hidrolisis. Mesti ada 1-2, ingat. Saya tengok ada ramai tak buat 1-2. Dia mesti wajib. 1 kita tambah metanal, 2 baru kita tambah hidrolisis. Dia akan form primary. Yang kedua dia tambah aldehyde. Aldehyde baru dia hidrolisis. Ini adalah aldehyde. So dapatlah secondary. Dan yang ketiga, 1 dia tambah keton. 2 baru dia hidrolisis. So dia akan dapat tertiary. Yang primary dia tambah metanal. Metanal ni adalah aldehyde yang satu karbon. Kita tak boleh panggil secara umum, kita kena sebut metanal. Sebab dia melibatkan satu karbon saja. Itu adalah cara nak menghasilkan alkohol dengan menggunakan Grignard reagent. Ini macam ulangan balik lah. Dalam chapter haloalkane pun kita dah bincang macam mana
tindak balas haloalkane kepada alkohol primer, sekunder dan juga tertiary. Okay, sometimes there are 2 or 3 possibilities to prepare alcohol using Grignard reagent. Example, preparation of 2-butanol. Okay, ini dia bagi contoh lah macam mana nak menghasilkan 2-butanol dengan menggunakan Grignard reagent. Okay, dia bagi gambaran di sini bahawa gabungan yang mungkin wujud antara Grignard dengan karbonil. So, macam mana cara dia bergabung? Okay, contohnya, kamu fokus kepada karbon yang sebintang ni, karbon yang ada OH. Karbon yang ada OH, dia boleh jadi, karbon ni dia boleh jadi sebelah kanan ni adalah, asalnya adalah karbonil. Dan sebelah kiri yang attach pada karbon yang sebintang tadi, dia boleh jadi Grignard reagent. Okay, bila dia bergabung, dia akan form alkohol. Ataupun, dia buat kemungkinan kedua, karbon yang kita bintang ni, yang sebintang ni, yang ada OH, boleh jadi karbonil ni berada di cabang sebelah kiri dengan satu karbon. So, karbonil di sini dan sebelah kanan adalah Grignard reagent. Okay, itu dua kemungkinan lah. Jadi, kamu dapat karbon alkohol tu kamu bintang, sama ada karbonil dia boleh jadi dengan jiran sebelah kiri ataupun karbonil dia boleh jadi dengan jiran sebelah kanan. Dia dua-dua kemungkinan boleh jadi karbonil. Jadi kalau kanan karbonil, kiri mestilah Grignard reagent. Kalau kiri karbonil, kanan mestilah Grignard reagent. Okay, sebab dia bergabung antara karbonil dengan Grignard reagent. Okay, yang terakhir untuk 8.3, sekali kita tengok di sini, draw the product form in each reaction. Dia minta kita draw produk lah berdasarkan tindak balas ni. So, ni adalah karbonil. Okay, ni adalah phenyl. Ini ada MgBr. Ether. Okay, kalau ni sebenarnya ada bond di sini. Sorry, silap. Ni Grignard reagent. Okay, jadi apa yang kita kena buat ke sini adalah kita tengok ni adalah kita dapat Grignard, kita jadikan dia sebagai art. Kita labelkan sebagai art, senang. Jadi macam mana dia nak bergabung dengan ni adalah ketone. So cara dia, kita draw structure ketone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya akan draw structure ketone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan pada C karbonil ni, okay, kita kena draw single bond O, kita ubah kepada OH. Ya, itu cara dia. C karbonil kita ubah kepada OH. Dan apa berlaku kepada double bond? Kita buat satu lagi bond pada karbon yang sama, karbon yang sebintang ni, kita kena masukkan Grignard reagent, itu art. So, masukkan art. Art kita adalah gelang benzin. Ya, tu cara nak sambung antara karbonil dengan Grignard reagent. Okey, contoh kedua. Okey, kita ada karbonil, ni pun sama, ni adalah ketone. Okey, kalau kita tengok ni, kelas dia akan jadi tertiary. Sebab dia ada satu cabang kanan, kiri dan juga bawah. Okey, yang ni pun sama ketone, ni adalah Grignard reagent. Art dia adalah yang ni, CH3, ni adalah art. Okey, jadi cara dia, kita draw ketone ni, CH 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, karbon double bond adalah position nombor 3. So, di sini kita kena draw single bond. Double bond kita ubah kepada single bond dan O kita masukkan OH. Itu cara dia. Dan carbon double bond kita kena tambah satu lagi bond. Dan bond ni kita nak tambah dengan apa? Kita tambah dengan Grignard. So, Grignard kita adalah CH3. So, masukkan CH3. Okay, itu dapatlah alkohol yang tertiary. Sebab ada ketone dia dah bawa 2 cabang. Ketone dah bawa 2 cabang. Mana cabang dia?
Okey, cabang dia sini Sirisa Kanesa. Dasar lagi cabang datang daripada Grignard. Sinisa. So 3 lah. Ni Grignard. Dia bawa satu lagi cabang art. Okey, tu cara nak gabungkan antara Grignard dengan carbonate. Carbonate akan ubah carbon double bond O dia kepada carbon single bond OH. Dia jadi alkohol dekat carbonate tersebut. Manakala carbon dia akan bergabung dengan art. Art tu datang daripada art Grignard reaction. Ya, tu cara dia bersambung. Okey, tu untuk 8.3. Jadi saya akan berhenti dulu dekat 8.3. So sekejap lagi saya akan sambung untuk 8 point yang keempat.